Hai murid-murid, selamat datang ke kelas Bahasa Melayu bersama dengan Cikgu Sandrawati. Pernahkah kamu semua melihat kenderaan di jalan raya? Tentu pernah kan? Jadi, ada berbagai jenis kenderaan di jalan raya. Dan cikgu telah pun memberikan soalan ini pada sesi Google Meet sebentar tadi. Mari kita lihat sama-sama apa jawapan rakan-rakan kamu. Wah, lihat ni. Ada jawapan yang tepat dan ada juga jawapan yang kurang tepat. Ada ke helikopter di jalan raya? Baik, dan ini pula jentolak. Kamu boleh lihat gambar jentolak di dalam buku keselamatan jalan raya. Kita lihat pula jawapan yang ini. Wah, banyaknya jawapan. Mari kita lihat sama-sama. Ada ambulan, lori kontena, teksi, lori sampah pun ada. Apakah yang akan kita pelajari hari ini? Kita masih lagi berada di tema keselamatan. Tajuk kita pada hari ini, beginilah caranya unit 12. Jadi pada hari ini, cikgu berharap murid-murid dapat menulis karangan berdasarkan gambar dan ayat yang diberi. Murid-murid akan dianggap berjaya sekiranya dapat menulis sekurang-kurangnya 4 perenggan karangan dari gambar yang diberi dan dapat mengenal pasti format penulisan karangan yang betul. Selamat berjaya! Apakah yang perlu ada di dalam sesebuah karangan? Yang pertama, kita mestilah mempunyai pendahuluan karangan. Pendahuluan itu, kita letakkan ayat-ayat berkaitan dengan tajuk dan juga keseluruhan isi karangan. Kemudian, bahagian kedua ialah isi karangan. Isi karangan terdiri daripada 2 hingga 4 perenggan. Di sini, kamu mestilah mengeluarkan idea yang tersurat, iaitu apa yang kamu nampak dan kamu lihat dalam gambar dan juga perkataan. Seterusnya, kamu mestilah menuliskan idea tersirat di mana idea tersirat ini mestilah idea yang perlu kamu fikirkan sendiri. Seterusnya, ada penutup karangan. Penutup ini ialah pengakhir karangan dan penutup bagi sesebuah cerita. Baiklah, sila buka buku teks halaman 73. Tajuknya ialah Beginilah Caranya. Inilah bahagian-bahagian yang cikgu terangkan sebentar tadi. Di bahagian atas ialah pendahuluan, di bahagian tengah-tengah ialah isi karangan dan di akhir sekali ialah penutup karangan. Mari kita lihat isi karangan yang pertama. Cikgu tambahkan perkataan mula-mula. Mula-mula, Puan Harlina dan anaknya berhenti di bahu jalan. Ayat yang seterusnya, cikgu fikirkan sendiri dan ini merupakan idea yang tersirat. Kamu semua boleh melihat gambar tersebut di mana Puan Harlina sedang memimpin tangan anaknya. Jadi kita tambahkan ayat Puan Harlina memimpin tangan anaknya supaya selamat. Kita lihat pula gambar kedua untuk perenggan ketiga. Selepas itu, mereka melihat ke kanan dan ke kiri. Kemudian, mereka melihat ke kanan semula. Cuba kamu fikirkan, mengapa agaknya mereka melihat ke kanan, ke kiri dan ke kanan semula? Jadi
Cikgu telah tambahkan ayatnya. Mereka perlu memastikan bahawa tiada kenderaan yang lalu di situ. Kita lihat pula gambar yang ketiga untuk perenggan yang keempat. Seterusnya, mereka mendengar bunyi kenderaan yang datang. Puan Harlina perlu memastikan keadaan benar-benar selamat sebelum melintas jalan. Jadi di sini kita mendapat 2 ayat untuk perenggan itu. Untuk perenggan kelima, cikgu gabungkan kedua-dua gambar yang tersebut. Sebelum melintas jalan raya, mereka berfikir terlebih dahulu. Mereka berwaspada dan berhati-hati semasa melintas jalan raya. Puan Harlina memimpin tangan anaknya dan melintas dengan tenang. Begitulah caranya untuk menulis isi-isi karangan. Kamu mesti memastikan di dalam satu perenggan kebiasaannya ada 2 ataupun 3 ayat. Ini pula cara-cara untuk membuat perenggan di dalam karangan. Yang pertama, kamu tuliskan tajuk dan tajuk tersebut perlu digaris. Selepas tajuk, kamu langkah 2 atau 3 baris dan kita akan menulis perenggan 1. Perenggan 1, permulaan perkataannya tidak perlu dijarakkan. Apabila kita hendak menulis perenggan kedua, kita perlulah melangkah 1 barisan dan meletakkan 2 jari untuk memudahkan kita menjarakkan perkataan yang pertama. Perkara yang sama kita lakukan untuk perenggan ketiga, keempat dan seterusnya sehinggalah habis menulis karangan. Ini pula ialah cara penulisan format karangan yang betul di mana cikgu telah menggunakan karangan bergambar. Beginilah caranya yang telah cikgu ajarkan sebentar tadi. Jadi di dalam latihan nanti, cikgu harap semua murid-murid dapat menggunakan format karangan yang betul. Ini ialah tugasan berkumpulan yang telah kita jalankan sebentar tadi. Jadi, tugasan yang perlu kamu lakukan ialah kamu mesti menggunakan buku tulis Bahasa Melayu 1. Tuliskan karangan yang lengkap berdasarkan maklumat dan gambar di bawah ini. Tuliskan di dalam format karangan yang betul. Tugasan yang seterusnya ialah tugasan di dalam buku pendidikan keselamatan jalan raya halaman 1 hingga 6. Tugasan seterusnya ialah di dalam buku aktiviti Bahasa Melayu halaman 82 dan 83. Cikgu harap kamu dapat bentukkan tulisan ini menjadi sebuah karangan. Yang terakhir ialah tugasan di dalam buku aktiviti halaman 84. Lengkapkan karangan tersebut berdasarkan gambar. Terima kasih dan jumpa lagi. Selamat berjaya.